Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua murid-murid tahun 5. Apa kabar semua? Dah bangun tidur belum? Dah gosok gigi belum? Dah mandi belum? Dah makan bubur nasi? Dah makan cendol? Dah siram pokok depan rumah belum? Dah bagi makan kepada kucing rumah jiran sebelah belum? Cikgu harap semuanya sihat-sihat selalu dan sudah bersarapan serta senantiasa bersemangat untuk belajar. Hari ini, kita akan mempelajari berkenaan penjanaan idea dan penghasilan serta penilaian lakaran dalam proses membina taman edible. Jom kita belajar! Duhai murid-murid yang handsome kacak dan comel cute miut, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari berkenaan reka bentuk teknologi pertanian bandar di mana kita akan menghususi berkenaan melakar reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih. Selain itu, kita juga akan mempelajari berkenaan bagaimana untuk menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Nah, apa tunggu lagi? Jomlah kita belajar. Gerak dulu, apa-apa nanti Roger ja. Benda boleh bincang, buat apa gaduh? Apa maksud taman mini edible? Kenapa suara Cikgu masih macam orang terlekat tulang ayam nih? Harap Cikgu bisa bersuara seperti suara sedia kala. Acu. Okey, dah betul suara. Okey, apakah maksud taman mini edible? Okey, taman mini edible ni adalah pelbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan makanan seperti pokok buah-buahan, sayur-sayuran yang ditanam di satu kawasan yang terhad. Jadi dia packing, dia terkumpul dalam satu tempat yang sempit. Tapi ada pelbagai jenis pokok buah-buahan ataupun sayur-sayuran ditanam di kawasan yang sempit itu, kawasan yang terhad. Proses kerja pembinaan taman mini edible. Okey, yang pertama menjanakan idea. Okey, dia proses kerja ini macam mana pun mestilah bermula dengan penjanaan idea. Mesti ada seseorang yang terfikirkan tentang perkara tersebut baru kita boleh mula buat kerja. Okey, kemudian langkah yang kedua ataupun proses kerja yang kedua adalah melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Proses kerja yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Untuk yang keempat, memilih alatan, bahan dan medium penanaman. Dan langkah yang terakhir ataupun proses kerja yang terakhir adalah menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Proses kerja 1. Menjanakan idea. Kelas kita mulakan proses untuk membina taman mini edible dengan proses kerja yang pertama iaitu menjanakan idea. Jadi jom kita lihat dan kita dengar perbualan ataupun pembawangan di antara Aiman, Jonis, Fahin dan juga Wan. Apa yang mereka ada bawangkan? Okey, jom kita dengar. Kawan-kawan, esok kita akan mula membuat taman mini edible di kawasan kelas. Saya kadangkan kita menggunakan sistem takungan untuk menanam semua pokok sebab kawasan kelas kita terhad. Saya bersetuju dengan kadangan Jonis kita boleh menggunakan bahan guna semula. Betul, Fang Yin. Kita akan menyusunnya untuk menjadi sebuah lanskap. Proses kerja 2. Melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Baya. Si la tutop mata onda sekiranya tak mampu menaan sinar seni meluki lakaran yang terlampau mengerikan.
Proses kerja 3, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Kelas, kita dah buat 3 lakaran untuk projek Taman Mini Edible kita ni. Jadi sekarang ini adalah proses kerja yang ketiga, iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi di antara ketiga-tiga lakaran tadi, kita dapati bahawa lakaran yang terbaik adalah lakaran nombor 2. Okey, lakaran yang kedua yang terbaik. Okey, panjang dia ada 26 cm dan lebarnya adalah 19 cm dan dia ada bahagian untuk absorb air. Okey, kemudian dia cantik, kemas. Ini adalah merupakan lakaran yang terbaik yang kita nak pilih. Okey, jadi bila kita nak menilai lakaran, daripada ketiga lakaran kita dah pilih lakaran yang kedua. Jadi sekarang ini kita nak menilai lakaran tersebut, kita buat bentuk jadual untuk penilaian. Okey, bahagian yang pertama yang kita nak lihat adalah bahagian rupa. Jadi rupa ada berbentuk bulat pada bahagian atas sebab dipotong daripada botol. Okey, kesesuaian dia tidak berapa sesuai kerana tidak ada corak, tak cantik kan, tak nampak ni, tak nampak nampak sebab nampak biasa saja. Jadi kita tambahkan corak. Okey, kita tambahkan corak ataupun bentuk pada bahagian atas lakaran. Okey, kemudian kita bentuk adalah bentuk silinder. Bentuk silinder sesuai, tidak jadi masalah. Okey, saiz bekas yang digunakan bersaiz sederhana dan lebar dan juga tinggi. Okey, dan dia sesuai lah. Kemudian dari segi warna lucina dan kelihatan medium di dalam takung tanaman. Jadi di sini dah timbul ada sedikit masalah sebab nampak tak cantik kan, tak lawa. Jadi catatan, kita akan mewarnakannya supaya kelihatan lebih menarik dan mengelakkannya daripada berlumut. Apabila kita selalu siram dan terkena tanah, kadang-kadang dia akan boleh menyebabkan permukaan plastik bekas kita tu akan berlumut. Okey, seterusnya bahan yang kita gunakan adalah bahan kita semula. Jadi bila bahan yang kita gunakan bahan kita semula adalah sesuai lah, sebab kita sayang kepada alam sekeliling. Kita nak jaga alam sekeliling kita daripada tercemar. Jadi kita recycle balik bahan-bahan ini untuk menjaga alam. Okey, setelah kita menilai lakaran kita tadi, kita dapati ada dua perkara yang kita catat tadi kan, iaitu yang pertama adalah bahagian atas, kita nak kena ada ukiran sedikit. Okey, kemudian bahagian permukaan dia sebab telus nampak sampai ke dalam, jadi kita nak cat ataupun warnakan. Jadi lakaran kedua yang telah ditambah baik, ini adalah lakarannya. Kalau kita lihat tadi lurus sahaja kan, kosong, tidak ada tidak ada bentuk lah. Tidak ada bentuk ni. Sekarang ni kita dah nampak macam bentuk castle dan istana yang macam di Eropah tu. Kita nampak macam castle begini kan. Kan cantik tu, anda nampak curve begini. Okey. Jadi corak bahagian atas bekas plastik yang dipotong. Okey, jadi inilah yang kita pilih. Medium kita gunakan adalah gambut kelapa di kawasan sini kalau di kawasan sini gambut kelapa. Jadi inilah yang certified. Kita dah sampai pada bahagian latihan. Jom kita bina Taman Mini Edible bahagian 1. Okey, soalan yang pertama, sila lakarkan 3 lakaran mengikut idea asli anda sendiri dalam buku RBT anda. Okey, 3 lakaran ikut idea asli, original memang daripada kamu. Kamu binalah apa-apa lakaran sahaja dan letak lukis dalam buku RBT kamu. Kemudian soalan yang kedua, sila pilih lakaran yang terbaik dan seterusnya bina jadual penilaian sebagaimana yang kamu tengok dalam video tadi berdasarkan lakaran yang telah anda pilih. Kemudian yang soalan yang ketiga, dan sila buat penambahbaikan pada lakaran dan hasilkan lakaran terakhir yang telah ditambah baik. Itu sahaja 3 soalan. Senang kan? Okeylah, murid-murid yang handsome kacak dan comel cute miut, lagi kan bergaya. Sampai di sini sahaja ajaran Cikgu pada detik ini. Sampai ketemu lagi ya, di lain hari. Kapan bila, enggak Cikgu tahu, asalkan moga-moga panjang umur dan murah rejeki. Assalamualaikum, bye-bye, tata titi tutu, ciao.